yang tak tahu berkenaan dengan hot spring adalah penapis air CNI dengan teknologi yang terkini, yang mana dia mampu untuk memanaskan air anda dalam masa 3 saat sahaja. Alright, so sebelum kita bermula, pastikan anda semua teruskan share, kongsi sebanyak yang mungkin. Kongsi sebanyak mungkin, 2 kali sekurang-kurangnya dekat wall anda, 5 kali dekat dalam grup FB yang anda join untuk melayakkan anda mendapatkan share badge. Dan share badge, daripada share badge itulah kita akan memilih siapakah pemenang yang bertuah untuk peraduan kongsi dan menang. Dan sepanjang sesi ini berlangsung, kita akan ada kuis yang juga menyediakan hadiah yang tak kurang hebatnya. Nak tahu apa hadiahnya dan nak tahu apa soalannya, pastikan anda terus bersama kami sehingga ke akhir rancangan ya. So jangan lupa teruskan kongsi sebanyak yang mungkin. Alright, tapi sebelum itu, sebelum kita meneruskan sesi FB Live kita pada petang ini, mari sama-sama kita tonton video terlebih dahulu berkenaan dengan penggunaan air panas dalam kehidupan seharian. Okey, jom roll VT. Alright, okay, cantik. Kita dah boleh tengok sekarang ni. Tadi video menceritakan tentang kehebatan apa tu air yang sama ada kita nak gunakan dalam kehidupan seharian kita, sama ada air panas ataupun air yang bersuhu normal. Dan kalau kita tengok kegunaan dalam air dalam kehidupan kita adalah sangat banyak bermula daripada kita bangun pagi kita nak breakfast, kita nak makan makanan cereal, makanan bijirin ataupun telur separuh masak, kita perlukan air panas. Dan kita nak bancuh kopi ataupun teh, kita perlukan air panas. Dalam masa sama kalau kita nak suhu normal, waktu nak mandi tu kita nak cuci muka, gunakan air sejuk yang bertapis. Dan selain daripada itu, tengah hari nak masak nasi, kita perlukan air yang bertapis juga. Dan sampai ke malam, untuk makan malam, dan juga seterusnya sampai tengah malam bagi mereka yang ada anak kecil, bayi. So anda boleh tengok kat situ, anda kena buat susu anak menggunakan air panas juga. So relatednya penggunaan aplikasi hot spring ni dalam kehidupan kita seharian sebenarnya amatlah banyak. Dan mesti anda tertanya-tanya bagi mereka yang baru first time kenal apa itu hot spring, apakah faedah dia, apakah keunikan dia, apakah ciri-ciri istimewa dia, kenapa saya perlu memilih Waterlife Hot Spring berbanding dengan produk yang ada dekat luar sana kan. So hari ini sama-sama kita membincangkan tentang betapa hebatnya produk ini, dan bersama-sama dengan saya, kalau anda tengok dekat skrin kat sini, kita ada 2 orang speaker jemputan yang cukup hebat. Yang pertama kita datangkan jauh daripada selatan, iaitu Puan Zainah Kambas, iaitu Ruby Agency Manager DCNI, yang akan menceritakan ataupun berkongsikan dengan anda tentang kelebihan Waterlife Hot Spring. Dan yang paling best lagi, pada petang ini bersama-sama dengan saya dekat sini, kita ada pakar teknikal Waterlife, iaitu seorang insan yang cukup luar biasa, yang cukup expert tentang benda lah ini ataupun lebih dikenali hot spring. So kita ingin menjemput iaitu Mr. Eng Seng Chuan, dipersilakan.
Hello Mr. Eng, apa khabar? Ya, luar biasa. Okey, apa khabar? Ah, Para CPO di luar sana. Okey. Saya rasa ramai yang juga yang kenal saya. Saya sebenarnya sudah bersama dengan CNI sudah sekian lama dan produk kepakaran saya adalah sistem perawatan air, salah satunya lah. Jadi seperti yang diajukan soalannya, apakah kelebihan sistem water life hot spring? Ini hot sebelum spring. tu Mr. Eng, sebelum tu kita punya soalan yang pertama saya nak tanya dengan Mr. Eng dulu. Tolong jawab soalan saya ya. Yang tu kita cerita kemudian pasal kelebihan. First kali kalau kita tengok mak bapak kita, datuk nenek kita dulu gunakan cerek ataupun dispenser air untuk panaskan air. So kadang-kadang air tu dah sejuk dia panaskan balik, air tu sejuk dia dah panaskan balik. So dia panaskan berkali-kali. So apa efeknya air yang dipanaskan berkali-kali ni berbanding dengan air yang kita guna sekali je? Macam tu. Satu soalan yang boleh dikatakan biasa saya dengar lah daripada para pengguna di Malaysia ni, iaitu kenapa adakah air yang dimasak berulang ni elok tak elok, ataupun adakah dia memudaratkan kesihatan sangat ke tidak? Okey, jawapannya begini, ramai daripada kita juga keliru. Dan juga praktis yang boleh dikatakan masak air ni daripada zaman nenek moyang kita memang masak air kan. Walaupun ketika itu diorang miskin, tak mampu nak beli perisa-perisa minuman seperti Milo, kopi, teh, kan, tapi tetap dimasaknya air. Kenapa air dimasak ketika itu adalah lebih kepada untuk memastikan kuman yang ada di dalam air tersebut terbunuh. Tetapi kalau kita fahami apa perbezaan antara ketika dulu orang masak air dengan ketika sekarang masak air, apa beza dia? Iaitu ketika dulu kebanyakan menggunakan air sungai, air telaga yang tidak tercemar. Berbanding dengan hari ini walaupun kita menggunakan air pipe tapi teruk tercemar. Jadi perbezaan dia itu ketika dahulu masak air berulang pun tidak begitu berbahaya berbanding dengan hari ini. Kita masak air berulang kerana mahu kemudahan. Hari ini kita banyak pakai thermopot yang mana kita masak air. Bila suhu dia jatuh dia masak balik. Bila suhu dia turun dia masak balik. Itu adalah satu peralatan yang banyak digunakan oleh rumah-rumah juga keluarga-keluarga rumah moden hari ini. Jadi saya nak bagi tahu sedikit, walaupun soalan tu bertubi-tubi orang tanya kenapa air masak berulang tak bagus. Biasanya bila saya tanya balik, kenapa you rasa air yang dimasak berulang tidak bagus? Susah dia orang nak bagi jawapan. Hanya dia orang kata siapa-siapa katakan dimasak berulang tak bagus. Hari ini saya nak kongsikan kenapa hari ini zaman moden ini air dekat negara kita ini yang dimasak berulang tidak bagus. Kerana hari ini hampir ke semua rumah kita dibekalkan dengan air pipe. Air pipe yang tersedia. Tak payah nak angkut air dekat sungai lah, dekat perigi. Tak perlu dah. Buka saja kepala pipe ada air. Kadang-kadang bila kita buka saja ada air pipe siap ada perisa. Iaitu ada bau klorin. Yang agak kuat juga. Air hari ini yang melalui pipe sepatutnya bagus. Saya boleh katakan air negara kita Malaysia ni adalah di antara kualiti air yang terbaik antara negara ASEAN. Tetapi disebabkan oleh keperluan klorin dimasukkan ke dalam air untuk basmi kuman. Yang pertama. Yang kedua, kimia-kimia secara tak sengaja ataupun tak dapat dikawal masuk ke dalam sungai-sungai, tahan air dan seterusnya. Melalui proses-proses perawatan biasa, bahan-bahan ini tidak dapat dikeluarkan sepenuhnya dan bahan-bahan kimia inilah apabila dia dimasak berulang-ulang, bahan ini akan menjadi satu kimia yang sangat tidak begitu bagus untuk kesihatan. Antaranya dia akan menyebabkan penyebab barah misalnya. Dia panggil trihalomatin. Dan juga dia juga menghasilkan logam-logam berat yang ada di dalam air minuman kita. Kadang-kadang air itu walaupun kita masak sekali saja pun, bila kita banjur air minuman rasanya kurang sedap kerana ada kehadiran kimia ni.
sehingga pihak yang bertanggungjawab terpaksa memutuskan bekalan air seperti yang baru-baru ini berlaku di negeri Selangor. Jadi, yalah, itu di antara air yang dimasak berulang-ulang tidak bagus, iaitu untuk hari ini, iaitu zaman moden ini. Zaman moden, sepatutnya kita lebih baik, orang kata dapat menikmati air, tapi disebabkan oleh pencemaran yang tak dapat dikawal. Jadi pencemaran itu hanya mampu kita kawal kalau kita bertindak dengan bijak. Okey. So terima kasih kepada Mr. Ng di atas penerangan yang cukup jelas berkenaan dengan kenapa tak perlu minum, tak boleh orang cakap kau boleh elakkan minum air yang dipanaskan berkali-kali sebab kehadirannya bahan kimia yang tidak menyenangkan di dalam air itu sendiri. Simple je jawapannya. Okey, so untuk seterusnya sebelum kita bertanya kepada Mr. Ng lagi, kita akan dengarkan perkongsian daripada Ruby Agency Manager Puan Zainah Kambas yang datang daripada Johor Bahru berkenaan dengan pengalaman beliau dalam menggunakan hot spring dan siapa yang patut ada hot spring dekat rumah. Okey, dipersilakan. Tapi saya keluarkan hot spring, saya tukar daripada penapian air jenis pertama tu ke hot spring. Tapi yang bagusnya penapian air hot spring ni nak pasangnya tu mudah. Kita tak payah nak panggil technician ke, boleh pasang sendiri. Satu, air panas, air sejuk ni kita boleh dapat cepat. Dan tu kita tak perlu tunggu depan mesin tu. Letak jug ke ataupun cawan kita kat depan tu, 3 saat dia dah dapat air panas ke. Nak air sejuk pun lagi tak sampai 1 saat, tekan dah keluar. Sebab apa, dia guna sistem yang canggih lah kalau kita katanya. Kalau dulu kan nak angkat dulu dia punya pipe dia tu ke atas dulu barulah dapat air. Yang sekarang ni senang sangat. Satu, yang paling penting sekali, rasa air tu. Rasa airnya tu lembut, sedap. Kita tak macam kalau minum tu tak ada sangkut-sangkut lah. Yang pengalaman kawan-kawan Kak Zah yang pakai penapis air hot spring ni pun langsung tak ada komplain macam kata hot spring ni macam yang beragam ke, macam air tak keluar ke, apa ke, tak ada. Semuanya okey je. Satu lagi benda yang penting yang selalu jadi masalah ialah nak servis filter dia tu. Kalau yang dulu kita nak kena cuci filter nombor 1 dengan nombor 7 tu. Tapi untuk hot spring ni tak perlu, kita datang je kat BC yang dekat rumah kita tu, beli, balik, tukar yang mana yang perlu. Kalau kata nombor 1, beli yang nombor 1 balik terus tukar je. Tak payah nak sibuk-sibuk nak pergi panggil technician datang tukar. Kita pun boleh tukar sendiri. Orang yang perlu, memang sebenarnya semua orang perlukan penapian air. Tapi yang paling penting yang perlukan hot spring ni orang yang ada anak kecil. Sebab bila ada anak kecil ni nak baju susu mudah, tak payah nak jarang-jarang. Lepas tu orang yang rumah dia selalu orang datang. Kalau selalu orang datang ni kan kita kan nak sibuk nak jarang air apa semua kan leceh. Tu tekan je dapat dah air panas tu. Masa mentara kita tak goreng Namanya sempat disebut. tu orang macam warga emas pun kalau nak jarang air kan nak angkat pun kadang-kadang kalau tak sihat tu pun susah. Ni hot spring mudah. Orang yang sibuk lagi kalau pagi kan bukan kerja-kerja nak jalan raya. Tapi nak perlukan sarapan pagi, nak bancuh kopi, 3 saat je dah dapat kopi lah. Itu kalau ada satu, hot spring ni satu je dia nipis. Kalau dapur kita sempit pun boleh pasang. Dia kecil, comel, nipis. Memang cantik kalau pasang kat dapur. Alright, so kita dah dengarkan apa tu perkongsian daripada Puan Zainah tadi. Kalau tadi kita tengok ada cakap pakai waterline ni cukup mudah Maksudnya anda boleh pasang sendiri dan benda ni sangat mudah dari segi maintenance-nya. Dan kalau kita tengok siapa yang perlukan hot spring ni di rumah, boleh dikatakan semua orang perlukan hot spring ini di rumah
So pastikan lepas ni yang mana tak ada hot spring tu sama-sama cuba dapatkan satu unit hot spring di rumah anda. Alright, sebelum kita pergi balik kepada Puan Zainab, sekarang kita nak tanya satu lagi soalan kepada pakar teknikal waterline kita iaitu Mr. Berkenaan dengan apa itu ciri-ciri keistimewaan yang terdapat pada waterline hot spring ini. Okey. Apakah ciri-ciri banyak sangat ciri-ciri keistimewaan yang ada pada hot spring waterline ni Jadi antara yang saya nak bagi tahu ataupun kongsikan walaupun produk ni sudah hampir 3 tahun dalam pasaran tapi boleh saya tetap orang kata kongsikan apa kelebihannya mungkin ada antara kita dah terlupa Okey, di antara kelebihan yang ada pada sistem waterline hot spring ini iaitu selain daripada dia boleh menghasilkan air panas air panas sepanas 100 darjah Celsius dalam hanya masa 3 saat kita boleh menikmati air yang sepanas 100 darjah Celsius. Tetapi ingat tak di peringkat awal saya katakan tadi iaitu air yang tak dirawat kalau dimasak berulang walaupun hot spring ini tidak berulang tapi kita mengambil langkah-langkah lebih baik iaitu kita akan rawat air terdahulu sebelum dihangatkan. Sistem waterline hot spring mempunyai kelengkapan perawatan air ataupun dengan bahasa yang lebih mudah kita faham iaitu penapisan yang cukup lengkap untuk air di negara kita Malaysia ini. Tidak seperti mesin-mesin import di mana penapis-penapis dia mungkin direka cipta untuk kegunaan negara asal. Sampai ke negara kita tidak ada perubahan ataupun tidak banyak perubahan. Sedangkan waterline hot spring ini setiap peringkat penapisan adalah demi kesesuaian air negara kita. Di bahagian pemanasan pula kita tengok kalau di cukup mudah sistem ni dah lawa orang kata mudah untuk digunakan. Hanya tekan saja iaitu tidak ada butang ke apa dia sensor dia tekan saja untuk air sejuk iaitu suhu biasa 25 darjah dia akan keluar terus. Dan seterusnya kalau untuk air panas untuk air panas dia ada ciri keselamatan di sini di mana di bahagian bawah sekali kita tengok dia ada satu pungat ada lampu yang berbentuk kunci kita cuma perlu buka kunci dan seterusnya kita tekan yang bahagian atas untuk mendapatkan air panas dan air akan dididih terus dididih dalam masa 3 saat 100 darjah akan keluar di sini di sini kalau kita rasa sudah cukup air kita tekan mana-mana satu butang dia akan berhenti banyak ciri keselamatan pada unit ini. Sangat banyak ciri keselamatan. Ini cukup panas. Mendidih. Kalau 3 saat. Kalau dikatakan kita nak minum air yang paling sihat untuk kesihatan adalah air hangatlah. Air yang hangat. Bukannya air panas itu air yang hangat. Kalau kita nak minum air suhu biasa tak perlu kita campurkanlah air panas tu. Kita hanya perlu ambil air suhu biasa sekitar 25 darjah. Ini di antara kelebihan. Sebenarnya banyak kelebihan pada mesin ini yang saya nak kongsikan tapi mungkin memerlukan masa yang lebih panjang. Okey, itu pun cukup banyak tadi tapi sebenarnya banyak lagi keistimewaan berkenaan dengan hot spring ni. So apa yang paling penting ada kat rumah anda dah cuba ni anda baru tahu. Apa lagi kelebihan dia. Tapi yang paling best lagi bagi saya 5 filter tadi yang penting. Lepas tu 3 saat dah panas. 3 saat anda sekelip mati lagi orang cakap air tu dah mendidih. Dan kita tak simpan air panas dalam lama. Semua tu secara secara terus. Daripada pipe anda terus keluar kat sini dalam bentuk air panas yang mendidih yang telah difilter, yang telah ditapis. Itu yang best. Okey, nak tengok lagi best? Okey, jom kita tengok sama-sama perkongsian daripada Puan Zainal lagi macam mana dia buat CNI Tongkat Ali Cafe dengan menggunakan waterline hot spring. Jom sama-sama kita tengok video tersebut. Memakai hot spring semudah 1, 2, 3. 1, 2. Dah 3 saat dah
kita dah dapat air panas. Tengok. Dah boleh minum kopi. Alright, so tengok tadi Puan Zainal dah kongsikan macam mana dia buat kopi dalam hanya 3 saat sahaja. Dan yang paling penting air itu betul-betul panas mendidih. Bagi mereka yang coffee lover ataupun penggemar kopi, macam saya lah. Air yang lebih panas, yang lebih mendidih itu lagi sedap kopi tu So sebab tu kenapa salah satu sebab anda perlu ada Water Life Hot Spring kat rumah. Jadi kita berhenti seketika berkenaan dengan Water Life Hot Spring. Sekarang ni giliran kami pula untuk bertanyakan dengan anda tentang Water Life Hot Spring yang kita dah kongsikan tadi. Alright, so kita akan masuk ke dalam sesi quiz. Yang mana untuk sesi quiz pada hari ini kita akan memberikan hadiah yang cukup hebat, iaitu CNI SBS Coffee, iaitu kopi yang dibuat daripada garam yang cukup hebat, yang cukup berkhasiat untuk tubuh badan kita. Dan kita ada 5 orang yang bakal memenangi hadiah ini, yang mana bagi mereka yang menjawab soalan kuis yang betul dan yang bertuah. Sebab kita akan lepas habis kuis terus kita akan beritahu siapa pemenangnya. Alright, so saya pun tak nak melengahkan masa lagi. Jom sama-sama kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama iaitu berikan satu manfaat air panas segera hot spring. Tadi dah banyak kita kongsikan tentang manfaat dia. Sekali kita nak anda kongsikan satu saja manfaat air panas segera hot spring ni. Jom cepat-cepat jawab soalan kerana kita akan memilih siapa pemenangnya. Kita akan memilih siapa pemenangnya dalam masa beberapa saat sahaja lagi. Kita punya pihak admin akan pop upkan jawapan ataupun pop upkan siapa yang berjaya menjadi pemenang untuk 1 kotak SBS Coffee. Alright, so pihak admin, adakah kita telah berjaya mendapatkan siapa pemenangnya? Siapa yang jawab komen? Saya tengok komen dekat sini banyak, ramai yang komen. Sekarang ni kita nak tahu siapa je yang bakal memenangi. Siapa yang memenangi 1 kotak SBS Coffee? Jom sama-sama kita tengok. Alright, ramai yang jawab. Tahniah kepada anda semua, tahniah kepada Sita Subramani, pada Tian Elis Tian, Rabi'ah Sa'ad, Delista Deli, Fatimah Salim, macam-macam jawapan diorang bagi. Dan sekarang ni untuk pemenang yang pertama, tahniah kepada Cik Delista Deli, yang mana beliau telah menjawab dalam masa 3 saat saja air panas dah 100% darjah Celsius. Okey, tahniah kepada Cik Delista. Nanti boleh PM kepada FB page CNN Malaysia untuk claim hadiah anda. Jom kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Siapa yang perlukan hot spring? Berikan satu jawapan saja. Tadi Puan Zainal Kambas dah kongsi dengan anda. Ada ramai orang yang perlukan Water Life Hot Spring ni. Tapi kita nak satu je daripada anda. Okey, cepat-cepat jawab dan kita akan terus cari pemenang. Dan mungkin anda adalah orang yang bertuah yang berjaya mendapat 1 kotak SBS Coffee pada hari ini. Okey? Alright, so sekarang kita nak tengok. Ramai dah yang menjawab sekarang ni. Azizi Zainal Hassan, ini tidak menjawab persoalan. Orang CNI. Bukan orang CNI je, satu dunia je perlukan Water Life Hot Spring ni. Tapi lebih spesifiknya siapa? Okey, jom sama-sama kita tengok siapakah yang berjaya memenangi. Semua orang. Okey. Ada yang jawab Suri Rumah. Sekarang kita tengah tunggu siapa yang jawab yang betul. Semua yang layak. Semua yang layak, semua kita perlukan. Betul, tapi bagilah kategori dia siapa. Okey, so sekarang ni kita masih masih tengok lagi siapa yang beri komen. Cepat teruskan komen. Walaupun anda dah bagi komen, bagi lagi banyak-banyak kali sebab kita tak tahu siapa yang kita pilih. Yang penting jawapan anda tu betul dan anda adalah orang yang bertuah untuk memenangi 1 kotak SBS Coffee pada hari ini. Okey, come on terus menjawab. Kita dah ada pemenangnya. Tahniah kepada Sis Rosi. Yang mana beliau telah menjawab yang ada anak kecil, baby. Betul ya.
Salah satu kategori dia mereka ada anak kecil nak senam bangun malam, tak payah nak jerang air, terus je tekan 3 saat air panas dah keluar, terus boleh buat susu anak. Begitu mudah sekali. Okey, kita tak nak panjang masa, kita teruskan kepada kuis untuk soalan yang ketiga. Okey, yang ketiga paling simple. Takkan 3 saat pasti panas. 3 saat pasti panas. Simple 3 saat pasti panas. Type cepat dan sebanyak yang mungkin. Sebab kita akan pilih secara random siapakah pemenangnya. Dan kalau boleh, jadikanlah diri anda sebagai salah seorang pemenang yang bertuah pada hari ini. Oh, ramai yang jawab. Oh, 3 saat pasto panas kita tak kira. Pasti panas. Okey, Azizi dan Hasan 3 saat pasti panas. Kita tengok siapa pemenangnya. Oh, ramai 5 million. Yani Jaafar, Aulia Lia, Martina Syaharun, Nazlela. Oh, kita dah ada pemenangnya. Tahniah kepada Cik Noria Enggol. Yang telah menjawab 3 saat pasti panas. Tahniah. Okey, ingat kepada semua pemenang-pemenang, pastikan anda PM CNI Malaysia untuk tebus hadiah anda. Alright, so habis sesi pertama untuk kuis. Sekarang kita akan tengok video. Yang mana ini adalah daripada petikan berita yang menunjukkan keadaan air di Malaysia ni dah semakin membimbangkan. Okey, so boleh kita sama-sama saksikan video itu terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada forum balik. Dipersilakan. 4 loji rawatan air LRA dihenti tugas pagi ini susulan pencemaran dikesan pada sumber air mentah di Sungai Selangor. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Air Selangor Elina Basri berkata LRA Sungai Rantau Panjang dihenti tugas jam 7.15 pagi tadi. Sementara itu bermula jam 9 pagi pula 3 lagi LRA dihenti tugas iaitu LRA Fasa 1, Fasa 2 dan Fasa 3. Justru katanya gangguan bekalan air tidak berjadual dijangka berlaku di beberapa kawasan di 7 wilayah iaitu di Kuala Lumpur, Petaling, Klang, Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat bermula jam 10 pagi tadi. Elina dalam kenyataan hari ini berkata senarai penuh kawasan yang terjejas akan dimaklumkan dari semasa ke semasa menerusi semua media komunikasi Air Selangor termasuk Twitter, Facebook, Instagram aplikasi Air Selangor dan laman sesawang di www.airselangor.com. Menurutnya, Air Selangor bersama Lembaga Urus Air Selangor luas sedang mengambil tindakan pantas bagi mengatasi insiden pencemaran dengan kadar segera. Katanya semua pengguna dinasihatkan supaya menggunakan air secara berhemat. 3, 2. Alright, so kita dah tengok tadi kan betapa bahayanya keadaan air di dalam Malaysia sekarang ni. Dan baru-baru ni kat Selangor pun kita dah tutup beberapa, bukan kita lah, loji rawatan air telah ditutup disebabkan oleh pencemaran air yang teruk dan menyebabkan kita perlukan rawatan yang lebih rapi. So kalau kita tengok situasi itu semakin membimbangkan dan semakin banyak pencemaran berlaku disebabkan oleh kilang-kilang haram dan sebagainya. Jadi saya nak tanya dengan Mr. Earl. So kalau kita tengok bergantung pada situasi sekarang ni, so adakah air kita ni benar-benar bersih dan selamat kat Malaysia ni ataupun perlu kita risaukan? Bagaimana Mr. Earl? Bagi pendapat saya, air sebenarnya merupakan satu media yang sangat penting dalam memastikan sama ada kita sekeluarga sihat ataupun tidak. Dan soalannya tentang adakah air hari ini sihat ataupun tidak, jawapannya semestinya tak semestinya sihat kerana kita hari ini sangat faham iaitu pelbagai masalah pencemaran berlaku dan kebanyakan pencemaran yang berlaku hari ini adalah jauh lebih kritikal dibandingkan dengan zaman dahulu lah, iaitu zaman orang tua kita lah. Ketika itu hanya pencemaran seperti tanah dan sebagainya yang banyak terdapat dalam air, tetapi hari ini pencemarannya lebih serius dan lebih kritikal kerana hari ini pencemaran yang cukup berbahaya dan memudaratkan adalah merupakan bahan kimia terlarut. Kimia terlarut di dalam air. Seperti yang baru-baru ini berlaku adalah disebabkan oleh pencemaran yang disebabkan oleh bahan buangan daripada satu bengkel yang memperbaiki dentera berat, di mana minyak-minyak terpakai dalam, orang kata minyak itu sebenarnya dalam
grup toksik tetapi sudah mengalir ke sungai, dan sungai tersebut adalah merupakan punca air yang dirawat untuk kegunaan penduduk di Lembah Kelang. Itu bila disedari. Kalau perkara itu berlaku tanpa disedari, seharian pendek kata ada pelbagai jenis pencemaran. Sama ada pencemaran daripada industri, daripada pertanian, daripada perumahan, daripada kenderaan, pelbagai jenis orang kata pencemaran ini yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar berada di dalam air. Ini merupakan bahan-bahan pencemaran yang akan memudaratkan kesihatan kita di jangka panjang. Satu lagi pencemaran yang berbahaya iaitu adalah pencemaran mikroorganisma, juga adalah satu pencemaran yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Disebabkan oleh kehadiran bahan-bahan pencemaran kimia, mungkin klorin yang sudah ditambah ke dalam air sudah lagi tidak mampu ataupun tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk menangkis ataupun membunuh pencemaran mikroorganisma ni. Jadi saya rasa tak betul lah kalau saya katakan hari ini air selamat, bersih, walaupun nampak jernih bersih, tapi jawapannya tetap adalah tidak selamat untuk digunakan begitu sahaja. Iaitu lebih-lebih lagi untuk diminum, diguna pakai untuk memasak dan sebagainya. Kadang-kadang pencemaran itu sehingga sampai tahap nak mandi pun menjadi masalah. Saya masih ingat satu ketika dulu juga berlaku di Selangor, iaitu apabila air yang dibuat mandi itu menyebabkan badan kita bau najis, iaitu bahan pencemaran buangan daripada orang kata pembentungan, daripada loji pembentungan. Berlaku hujan ialah bulan-bulan seperti hari ini, iaitu hujung-hujung tahun, musim tengkujuh, bila hujan turun lebat, banjir sini sana, loji-loji pembentungan overflow lah dalam bahasa Inggeris dia, ataupun air dia melimpahi tebing dan seterusnya ke sungai, dan seterusnya sampai ke rumah kita. Ini juga adalah merupakan masalah yang besar kepada kita kerana bahan-bahan ini juga bertoksik. Banyaklah pencemaran ni kalau nak dicerita tak habis. Tak habis. So maknanya sebab tu wajib untuk setiap orang dekat sini yang dengar pada hari ini untuk dapatkan hot spring dekat rumah masing-masing untuk kurangkan risiko daripada terkena air yang tak elok. Sama ada yang especially untuk kita masak lah, especially ni kan. Tapi macam Mr. cakap tadi, kadang-kadang sampai kan kita nak mandi pun air tu berbau najis. Teruk sangat dah tu. Dan kadang-kadang ada setengah tempat tu disebabkan oleh sistem pepaipan yang dah lama pun buatkan air tu jadi berkarat. Tengok macam air tarik, macam air dah warna dia So tak bagus untuk badan kita. So sebab tu untuk memasak especially-nya ataupun untuk kita minum yang nak kita masukkan dalam badan, gunakanlah Waterlife Hot Spring. Alright. So sebelum itu kita ada lagi perkongsian yang best lagi dari Mr. Ernst sebentar nanti. So sebelum tu kita dengar dulu perkongsian daripada Puan Zainah Kambas berkenaan tips servis, especially ni untuk mereka yang dah join CI sekarang ni nak ceritakan balik kat customer macam kenapa mereka perlu tukarkan kepada Waterlife Hot Spring, dan beliau juga akan berkongsikan dengan anda tentang apa peluang yang ada kat CNI ni untuk untuk anda memiliki CNI Waterlife Hot Spring ni dengan lebih mudah. Sebabnya kita ada promosi hebat sekarang ini. Okey, jom sama-sama kita tengok perkongsian beliau terlebih dahulu. Pengalaman saya kalau pergi servis online ataupun customer, saya memang bawa produk CNI, katalog, bawa demam darah, bawa mesin cek demam darah, dia mudah. Tapi sambil itu, sambil saya cerita produk CNI tu, saya akan tanya dengan customer saya atau online saya tu, sama ada dia dah pakai sehari-hari ke belum. Kalau dah pakai berapa lama, macam mana servisnya. Kalau yang beli air dekat mesin di tepi jalan, saya akan galakkan dia orang untuk ambil nabi air CNI Hot Spring ni, sebab satu mudah, tak perlu nak angkat-angkat bawa balik ke rumah.
Lagi satu, biasanya saya kan orang biasa, kawan-kawan saya pun ramai yang suri-suri rumah. Kalau ada yang memerlukan terapi air, saya mudahkan dia orang dengan cara berkongsi beli. Bulan ni kata ada 10 orang. Kutip duitnya, cukup duitnya untuk beli satu, kita akan beli satu terapi air untuk rumah dia. Lepas tu bulan depannya kita kutip lagi duitnya, kita akan beli untuk rumah yang kedua, sampailah seterusnya sampai habis berapa orang yang ikut kita kongsi beli terapi air. Beli hot spring ni harga berbaloi-baloi. Kita tak perlu nak bayar lebih, nak berhutang sampai 3, 4, 5 tahun. Harga baru RM2,000, lebih kurang RM2,000 lah. Satu, kalau kata kita, macam saya cakap tadi, kalau kita kongsi-kongsi beli pun, kita tak adalah sampai 2-3 tahun, 4-5 tahun baru nak habis. 1 tahun, 2 bulan, 1 tahun dah settle dah. Tak ada masalah berhutang lagi. Macam bulan ni lagi senang. Kalau kata yang ada duit lebih ataupun dipakai penapis air jenama yang kat luar tu, dia boleh trade in. Kalau kata yang pakai penapis air CNI pun, yang lama punya pun boleh trade in. Dia orang akan bagi diskaun RM300. Kalau kata ada yang tak ada ahli nak beli hot spring, dia tak payah risau, tak payah bimbang nak dapat harga tak ahli ke, tak payah. Sebab CNI sediakan yang percuma untuk orang yang beli penapis air hot spring. Alright, terima kasih kepada Puan Zainah di atas perkongsian beliau berkenaan dengan tips untuk bagaimana servis dekat luar sana dan juga peluang anda untuk dapatkan Waterlife Hot Spring. Seperti mana yang anda tahu tadi, sekarang ni kita tengah ada kempen trade-in. Anda boleh dapat diskaun sehingga RM300 untuk pembelian Waterlife Hot Spring. Tukarkan yang lama dengan yang baru. Okey, so sekarang ni ada satu lagi soalan yang terakhir untuk Mr. iaitu apakah jenis dan manfaat penurunan air hot spring, sistem penurunan air dia. So kita ada 5 filter tu. So boleh tak Mr. terangkan tentang kelebihan penapis-penapis air yang tersebut? Satu je tinggal soalan. Yeah. Alright. So kerana soalan dia juga mudah, saya nak terangkanlah tapi kalau ada masa saya nak terangkan lebih banyak Right. Sistem Waterlife Hot Spring ni dilengkapi dengan 5 peringkat perawatan air Dia bukan lagi sistem penapisan air, dia perawatan air Dengar apakah kelebihan di antara atau perbezaan di antara perawatan dengan penapisan air Okey. Yang paling kiri sekali ataupun berkedudukan yang ini adalah penapis pertama. Yang ini sebenarnya kimia buatan termasuk klorin akan ditapis di peringkat ini dan juga resin softener. Resin softener fungsinya pula lain sedikit daripada arang tetapi juga sangat penting iaitu untuk memerangkap bahan-bahan logam terlarut di dalam air ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil heavy metal. Logam berat lah dalam bahasa kita Okey. Jadi bahan pencemaran yang berbau
yang dapat dilihat sudah ditapis di dua peringkat ini. Apabila sampai ke peringkat ketiga, ketiga ini adalah merupakan elemen, saya tidak panggil dia filter, dia lebih kepada berfungsi, menjana tenaga kepada air lalir. Kerana di dalam filter elemen ni dia ada berbola bayo daripada gunung berapi. Bahan-bahan ini adalah untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Kerana bahan-bahan ni dia mengeluarkan gelombang inframerah jauh, iaitu tujuan dia adalah untuk meleraikan molekul air dan meningkatkan kadar oksigen. Dengan meminum air daripada waterline hot spring, air yang kita minum cepat diserap oleh tubuh kita, dan kalau air yang kita minum daripada hot spring ni iaitu air hangat, separuh panas lah, dia sangat baik untuk sistem pencernaan ataupun sistem digestion kita, iaitu daripada mulut sampailah sistem orang kata pencernaan kita semua akan sempurna. Kalau nak kawal berat badan juga, minum air waterline adalah terbaik. Kerana apa? Makanan yang kita makan dapat dicerna dengan cepat, ataupun dapat didigest dengan cepat, jadi tidak lama tinggal dalam tubuh kita, yang bakal menyebabkan bahan-bahan itu menjadi bahan toksin, dan juga meningkatkan kadar lemak dalam tubuh kita. Air waterline hot spring yang hangat ini ataupun separuh panas ini sangat baik untuk kesihatan kita, dengan adanya gelombang inframerah yang meningkatkan kadar oksigen juga sangat penting dalam tubuh kita untuk melawan penyakit. Dan juga dia ada batu-batu germanium yang meningkatkan kadar negatif ion di dalam air. Hari ini kita tinggal di pekan-pekan, pokok pun dah kurang, negatif ion pun kurang. Rumah tak ada eco-fresh pula tu. Dengan minum air waterline juga dapat menikmati negatif ion. Tak cukup dengan itu, kita ada alkaline ball yang memberi kita manfaat mineral, pelbagai jenis yang sesuai, yang sangat penting untuk tubuh kita. Magnesium, potasium dan sebagainya. Ada pelbagai di dalamnya, sangat bagus. Sangat bagus. Right. Dan seterusnya, air akan sampai ke peringkat keempat ni. Keempat ni dia hampir sama dengan yang kedua, iaitu perbezaannya hanyalah jenis arang yang digunakan berbeza. Yang kedua kita gunakan arang tempurung kelapa. Yang keempat dia satu takuk lebih tinggi, iaitu kualiti dia dan juga bahan dia adalah merupakan buluh, arang buluh. Arang buluh ini mempunyai tahap penyerapan yang jauh lebih baik kalau banding dengan arang-arang biasa, arang aktif biasa. Jadi di sini di peringkat 4, bahan-bahan kimia yang berunsur gas juga akan mampu ditapis, dan sebahagian besar bahan-bahan pencemaran radiasi juga akan dineutralkan di peringkat keempat. Alright. Jadi seolah-olah dah cukup, tapi sistem waterline hot spring masih lagi ada satu peringkat. Ada lagi di bahagian atas ni, ada lagi satu filter penutup dia ataupun terakhir dia, yang ini adalah ultra fiber filter. Ultra fiber filter ini adalah fiber yang sangat halus liang dia, iaitu antara 0.01 mikron dan yang paling besar, iaitu absolute micron dipanggil. Jadi yang ini digunakan untuk menapis segala orang kata bahan-bahan pencemaran yang ada di dalam air, sama ada dia terlarut ataupun terampai ataupun termasuk kuman-kuman bakteria, parasit yang lain, semua akan ditapis di sini. Tapi satu kelebihan dekat filter nombor 5 ni, bila kita sudah pakai agak lama, kita boleh buang kotoran ini melalui satu saluran di sini. Kita boleh buang di sini. Mudah saja kita boleh buang. Walaupun air dia keluar nampak agak jernih seperti saya katakan di peringkat awal tadi,
bahan pencemaran-pencemaran tersebut sebenarnya tak dapat dilihat dengan mata kasar. Kerana dia terlarut di dalam air. Samalah dengan kuman-kuman ni, dia tak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi janganlah gunakan air buangan ni untuk diguna minum ke, masak ke, jangan. Tapi kalau untuk gunakan untuk basuh-basuh lantai, kalau kita rasa ada membazir air, kan, boleh. Berapa kerap kita perlu basuh? Dalam sebulan sekali, rajin-rajin kita bukalah. Saluran ni buang sedikit air dalam setengah badi ke 1 badi. Kerap kita lakukan proses ini, mesin ni jauh lebih tahan lama. Okey. Tak cukup dengan itu, saya nak kongsikan sedikit. Ada lagi. Ada lagi. Keselamatan ini penting. Keselamatan. Keselamatan sangat penting tak? Okey. Waterline hot spring ini sangat selamat digunakan. Kerana yang pertama, hari ini ramai dikejutkan sistem penapis air berasap dekat rumah, terbakar ke dan sebagainya. Dengan menggunakan hot spring ni selamat. Kerana kenapa saya katakan selamat? Okey, saya tunjukkan satu bukti di sini. Okey, katakan saya ambil air panas. Air panas yang menyebabkan suhu dalam mesin ni akan naik atau menggunakan suhu yang tenaga yang tinggi kan. Mesin ni sebenarnya jimat tenaga. Kerana 3 saat untuk dapat 1 gelas air, kita masak 3 saat, dia sudah berhenti. Tidak lagi terus menggunakan elektrik, tidak. Ketika waktu dia memanaskan air, itu saja masa dia menggunakan tenaga. Okey. Jadi saya nak tunjukkan salah satu ciri keselamatan. Saya nak ambil air panas sekarang, saya tekan kunci, buka kunci. Saya ambil cawan kecil. Okey, ini adalah air suhu biasa. Tidak menggunakan tenaga yang besar. Kerana air sejuk. Okey, katakan air panas. Tekan kunci, lepas air panas. Okey, kita tengok. Sekarang dia menggunakan tenaga sedikit lah, iaitu untuk masak air. Suhu dia akan naik sampai 100 dalam masa 3 saat. Dan air panas akan keluar di sini. Ini untuk cawan kecil. Cawan kecil. Apabila dia sudah mencapai tahap 200 ml iaitu untuk cawan kecil, dia akan berhenti dengan sendiri. Ini cawan ni ada kecil sedikit. Dia berhenti sendiri, nampak berhenti sendiri. Jadi ini bermakna litar yang ada dalam mesin ini sudah terhenti sendiri. Tidak, yang pertama tidak menggunakan lagi tenaga elektrik. Yang kedua, pemanas itu tidak terus panas. Jadi dia tidak membahayakan. Itu satu. Terus terputus lah. Terputus. Dia padam sendiri. Itu salah satu. Selamat untuk Yang kedua, saya nak tunjukkan. Sistem ni bahagian dalam. Kita tengok. Nampak tak ada satu wayar kecil di sana, hitam dan putih. Mungkin selepas ni saya nak tunjuk demo kalau kita cukup masa. Yang ini juga akan putuskan litar jikalau bekalan air tidak sampai. Kita tengok bekas air ini bukan untuk simpan air semata-mata. Sebenarnya dia ada satu switch di sana di bahagian dalam. Jikalau bekalan air tidak sampai ke rumah kita, switch itu jatuh ke bawah, bermakna sistem ini akan diberhentikan. Diputuskan. Dia akan putuskan litar dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, mana test screwdriver saya? Tak susah, tapi tak perlulah anda buka tengok. Sekarang saya buka, anda cuba tengok saja dan faham kelebihan yang ada pada mesin ini. Saya nak tunjukkan saja. Boleh, Ustaz? Okey, tak apa. Saya selak macam ni. Kita selak dia. Okey. Kita tengok ni bahagian dalam dia yang begitu simple dan kemas. Tidak banyak penyelenggaraan yang perlu dilakukan. Satu keselamatan tambahan yang saya nak tunjukkan di sini, iaitu satu termostat di sini. Yang ni dipanggil termostat. Jikalau timer yang ada pada switch tadi gagal, pelampung ini switch dia juga gagal,
alat pemanas ini jadi terlalu panas. Kerana dia terus masak dan terus masak, alat ini akan memutuskan arus. Yang ini dia panggil termostat. Jadi kita ada tiga. Ada tiga. Bukan 3 saat saja masak air. Keselamatan pun kita sekurang-kurangnya ada 3. 3 lapis Itu keselamatan dia. di peringkat memasak air. Di bahagian perawatan air kita ada 5. Apa lagi kurang pada mesin ni? Saya rasa buat masa ini tak ada apalah yang perlu kita orang kata pertikaikan apa yang kurang pada mesin ni. Alright. So memang best kita tengok tadi memang cukup complete dari segi 5 penapis air. Okey. Lepas tu ada 3 langkah keselamatan. Tak payah kita nak risau tiba-tiba meletup ke, terbakar ke dan sebagainya. Alright, so Mr. Kalau saya nak buat satu kita kongsi demonstrasi sikit yang paling demonstrasi. simple. Yang pertama, saya tunjukkan yang ini adalah hos air masuk. Air daripada bakalan air. Saya putuskan arus dulu. Saya akan ambil sedikit air pipe dulu. Air pipe saya masukkan di sini. Dalam bekas ni. Okey, itu adalah air pipe. Air pipe. Dan sedikit di sini. Okey, ini adalah air pipe dia. Ingat dia, jangan tercampur. Okey. Yang ini pula adalah penguji bahan pencemaran kimia, klorin dan sebagainya. Kita titikkan. Chemical detector, mesin Inggeris dia. Okey, so ini adalah air pipe dua-dua contoh. Okey, kita tengok dia akan bertukar warna. Dan dia akan tukar kuning kan. Ini menandakan air pipe kita ada bahan pencemaran pencemaran kimia. Yang ini pula saya masukkan untuk menguji tahap keakalian air. Kita tengok dia agak kuning. pH dia. Ini pH kalau kita tengok ini adalah pH pH paper kita tengok yang ini agak acidic sikit sedikit acidic Okey. Yang ini ada kehadiran bahan kimia Jadi saya nak tunjukkan di sini sebelum saya ambil air Waterlife Hot Spring. Okey, saya nak tunjukkan kalau kita gunakan air pipe kita seharian buat bersihkan makanan. Kalau kita hari-hari makan pet food, saya tak ada komen lah Ini untuk mereka yang masak kat rumah. Ini yang masak, nak pastikan kesihatan yang terbaik, kita tengok. Kita masukkan makanan dalam air, konon dia nak basuh. Kita tengok, yang kuning tu dah hilang. Mana dah pergi warna dia. Bahan kimia itu sudah diserap. Satu misteri, air dah jadi jenis. Dia jadi sejenis-jenisnya. Mana pergi bahan kimia? Sebahagian daripada zat-zat daripada makanan kita hilang begitu saja. Demo hari ini saya tunjuk menggunakan sayuran saja. Jikalau kita gunakan makanan seperti daging juga, efek dia sama. Dia akan menjadi jenis macam ni. Jawapan dia adalah sebahagian besar daripada zat makanan kita sudah dirosakkan oleh air, bahan-bahan kimia dan juga klorin. Yang daripada pencemaran air itu sendiri. Yang So, ini ini cerita pasal untuk air air pipe. pipe. So lama sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tu kalau kita tengok sekarang ni makin ramai orang yang menghidapi penyakit-penyakit yang berbahaya termasuklah kanser dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin daripada punca-punca yang kita rasa kecil ni tadi, ini yang menyebabkan penyakit-penyakit itu berlaku. Alright, so sekarang kita nak tengok air yang selepas setelah dirawat oleh Waterlife Hot Spring. Kita jom kita tengok sama-sama. Air suhu biasa. Nak buka sikit Ya. Okey. Ini air Waterlife. Okey. Kita test Test dulu. Okey. kimia kita test kimia. Boleh ambil yang tu. Okey, kita boleh ambil dulu. Kita test kimia. Tengok dia tukar warna ke tidak? Tidak tukar warna kan? Tidak tukar warna. Tidak tukar warna kuning. Ini terbukti yang sistem rawatan air Waterlife Hot Spring berjaya mengeluarkan bahan-bahan kimia yang ada di dalam air Bebas yang kita gunakan seharian untuk minuman yang tersayang di rumah kita. untuk Anak-anak suami, kita. untuk isteri. Orang-orang tua kita. Ya, Kita hidangkan
Kalau dengan air klorin saya tak tahulah ya. Okey, yang ini pula kita uji dengan pH. Kita tengok adakah pH dia bertambah baik daripada sebelumnya. Kita tengok di sini. Jom kita tengok, kita uji. Kita tengok. Terus tukar color. Okey, dia Ini menjadi tak bahaya ke? ini menjadi kali cantik nampak di sini. pH air dia dia sampai betul. naik 8.3 di sini, nampak di sini. Hampir 8.3. Okey, kita produk CNI Waterlife sentiasa mengikut PIY antarabangsa iaitu WHO. WHO selalu memberitahu PIY pH terbaik untuk kegunaan kita orang-orang biasa yang tidak ada masalah penyakit tertentu adalah dalam pH sekitar 6.5 ke 8.5 adalah pH yang paling baik sesuai untuk tubuh kita. Seperti saya katakan tadi, sistem pencernaan kita juga akan menjadi lebih baik dan lebih lancar. Sistem penghadaman kita juga akan menjadi jauh lebih baik dan juga teratur. Apabila sistem penghadaman kita dan pencernaan kita jadi teratur, kita tak adalah masalah sembelit. Sembelit inilah orang kata kalau kita kerap ada masalah sembelit, walaupun makan enzim, makan organik tetap sembelit. Satu kekurangan mungkin air yang kita amalkan tidak cukup baik. Ada di antara kita juga yang tak makan enzim, tak makan organik, kurang makan sayur, kan? Kurang minat makan sayur, kurang minat makan buah. Ubahlah. Bermulalah sekurang-kurangnya minumlah air daripada Waterlife Hot Spring. Langkah pertama untuk menjejaki dan juga mendapatkan kesihatan yang lebih baik. Mulakan lebih gaya sempurna. hidup yang sihat. Ya, Betul. bermula daripada sini. Bermula daripada minum air yang hidup dan bersih dan selamat. Itu yang paling penting Sebab banyak kita perlukan air dalam tubuh seharian. Okey, so terima kasih kepada pakar teknikal Waterlife kita Mr. Dan juga tadi perkongsian daripada Puan Zainah Kambar, Ruby Agency Manager kita yang datang jauh daripada Johor untuk berkongsikan dengan anda tentang kebaikan, tentang keunikan dan juga tentang keistimewaan Waterlife Hot Spring. Alright, kita pun dah hampir sampai ke penghujung rancangan. Sekarang kita sambung lagi sesi kuis. Untuk soalan yang keempat, berapa jumlah tahap penulinan air pada hot spring? Tadi Mr. Eng dah cerita panjang lebar. Berapa cakap tahap perawatan, berapa peringkat tahap perawatan. Kita dah tunjuk sekali dah di mana penapis-penapisnya, macam mana bentuknya, kita buka kat dalam semua. Kalau tak boleh jawab lagi saya tak tahulah. Okey. So cepat-cepat jawab soalan ini dan kalau boleh type banyak-banyak kali di ruangan komen untuk memastikan anda adalah salah seorang pemenang satu kotak SBS Coffee pada hari ini. Okey, adakah kita telah mendapatkan pemenangnya? Oh, masih ramai lagi yang tengah menjawab sekarang ni. Okey, kita dah dapat pemenangnya. Tahniah kepada Cik Jessica Mujan. Tahniah kepada Cik Jessica Mujan. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir sangat mudah. Typekan sahaja di ruangan komen anda, rugi tak guna hot spring? Saya cakap sekali lagi Ustaz. Rugi kalau tak guna hot spring. Rugi tak guna hot spring. Rugi tak guna hot spring. Okey, typekan banyak-banyak di ruangan komen kerana kita akan pilih pemenang yang bertuah daripada situ. Alright, ramai yang menjawab. Okey, tahniah. Jom cepat jawab secepat yang mungkin. Dah ada dah yang jawab. Salah eja pun ada. Pastikan anda jawab soalan dengan tepat rugi tak guna hot spring. Okey? Teruskan menjawab. Kita akan mencari pemenang dari kalangan anda para audiens sekalian. Okey, jom jawab lagi. Siapa yang menang? Okey, siap bersama CNN Melaka. Khairunisa, Yani Jaafar, Sika Subramani, Sis Rosi. Okey, laju lagi. Jangan jawab sekali je, jawab banyak-banyak kali. Sebab kita akan pilih pemenang yang bertuah. Okey, kita dah jumpa pemenangnya. Tahniah kepada Cik Madi Mom. Rugi tak guna hot spring. Okey, tahniah kepada semua pemenang-pemenang kuis pada hari ini. Anda memang luar biasa baik. Tahniah, anda berjaya memenangi satu kotak SBS Coffee. Yang mana yang belum menang,
Jangan kecewa, jangan lari lagi sebab di hujung rancangan nanti kita akan umumkan pemenang peraduan kongsi dan menang. So, adakah anda pemenang yang dipilih? Okey, sama-sama kita tunggu sebentar nanti. Alright, so sebelum itu, boleh kita pergi kepada promosi ya. Kita pergi pada promosi balik. Yang mana tadi kita dah kongsi dengan anda bahawa pada bulan September sehingga 3 bulan September kita ada promosi yang cukup luar biasa hebat iaitu promosi trade-in. Anda boleh menukarkan water filter anda, penapis air anda yang lama dengan yang baru. Dan anda akan mendapat diskaun sebanyak RM300. Satu jumlah yang cukup besar, jangan lepaskan peluang ini. Hari ini dah 24 hari bulan September. Kita ada lebih kurang daripada seminggu lagi untuk anda dapatkan Waterlife Hot Spring ni dengan harga yang lebih special, yang lebih murah dengan menukarkan Waterlife water filter anda yang lama dengan yang baru. Dan anda rasa tak mampu dah bagi diskaun 300, tak mampu nak bayar seribu ataupun bayar sekaligus. No problem at all. Anda boleh gunakan kredit untuk buat 0% interest plan ataupun boleh gunakan Aeon dengan interest yang rendah. Okey, nak tahu dengan lebih lanjut tentang package credit card ini, IPP ini dan ataupun berkenaan dengan Aeon, anda boleh tanyakan dengan rakan niaga CNI di dalam ruangan komen di bawah. Pastikan anda tanya dan juga dapatkan secepat mungkin. Dah tak lama masa ni, kurang daripada seminggu lagi masa. So dapatkan cepat, dapatkan 300. Mana dah dapat water filter lama yang mana anda guna kat rumah ataupun katalah anda tak ada water filter langsung sebelum ni, boleh tanya kawan-kawan, jiran-jiran lama yang dah ada water filter lama tu yang dah tak guna, bagi kat anda untuk anda trade-in-kan dengan Waterlife Hot Spring. So dapatkan unit anda pada hari ini. At least satu rumah kena ada satu Waterlife Hot Spring. Okey. So sebelum kita berakhir pada hari ini, kita nak tengok siapakah pemenang. Okey, kita nak tengok siapakah pemenang untuk orang cakap kita punya peraduan kongsi dan menang. Dan sebelum saya umumkan pemenang, saya ingin bagi tahu, kalau kita tengok dekat dalam iklan kita, anda bakal memenangi SBS Premium Sub, tapi minta maaf minta maaf banyak-banyak disebabkan oleh sambutan yang sangat hangat SBS Premium Sub kita tak dapat bagi anda, stok dah habis. Sebab terlampau ramai orang ikut kan. Tapi kita jangan risau, kita bagi hadiah lagi best. Kita bagi setiap pemenang satu kotak CNI Ecstasy yang bernilai RM64. Wow. So pastikan anda adalah pemenangnya. Okey, jom kita tengok siapa pemenangnya. Admin, boleh tak kita tahu siapakah 3 pemenang betuah yang dapatkan CNI Ecstasy pada hari ini, iaitu produk suplemen untuk perlindungan total dalaman tubuh anda, vitamin C yang cukup hebat. So siapakah pemenangnya? Ding dong. Teruskan komen. Oh, ada yang cakap hashtag sama-sama marketing. Itu dalam sesi lain kita bagi hadiah untuk lucky draw. Tapi untuk kali ini, siapa yang kongsi paling banyak, kita akan berikan hadiah yang cukup hebat, iaitu satu kotak Ecstasy Plus. Okay, so hadiah. Alright, so banyak komen. Tahniah kepada anda kerana terus bersama dengan kami sehingga ke hujung rancangan. Okay, sekarang kita umumkan siapa pemenang satu kotak Ecstasy Plus untuk 3 pemenang yang betuah. Yang pertama iaitu Catherine Low. Catherine Low. Okay. Yang kedua siapa dia? Yang kedua Liza Ain. Sorry, tergendala sebentar. Dan yang ketiga Cik Fakril Azim. Okay. Catherine Low, Liza Ain dan Fakril Azim. Tahniah kepada anda. Anda berjaya memenangi satu kotak Ecstasy Plus yang bernilai RM64. So apa yang anda perlu buat lepas ni adalah teruskan mesej kepada PCNI Malaysia untuk tebus hadiah anda. Jadinya kita sudah berada di hujung rancangan sekarang ini. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Mr. Em dan juga terima kasih kepada Puan Zainal Kambas yang datang daripada Johor Bahru. Okey, sebelum kita berakhir pada hari ini, segala salah dan silap harap dimaafkan sehingga kita berjumpa di lain rancangan. Dan kita tinggalkan anda dengan satu video tentang keistimewaan produk Waterlife Hot Spring. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera dan bye-bye.